Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Inilah masanya untuk kita sama-sama bermaaf-maafan sempena hari yang mulia ini. Memberikan kemaafan itu adalah satu yang amat bagus, tetapi bukan mudah untuk kita melakukan. Ada di antara kita mengalami kepayahan untuk memberikan kemaafan itu. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab yang saya fikirkan membuatkan kita tak dapat memberikan kemaafan itu. Pertama, sukar untuk kita memberikan kemaafan sekiranya kita masih tidak cukup berani, masih takut sekiranya kesalahan yang dilakukan itu akan diulangi lagi. Walaupun yang memohon kemaafan itu sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi semula. Adakah kita sudah cukup percaya yang kita tak akan disakiti seperti sebelumnya? Kita tidak dapat memaafkan seseorang itu sekiranya kita masih sangsi, tidak berani mengambil risiko sekali lagi. Yang kedua, kita tidak dapat memaafkan seseorang itu sekiranya kita masih tidak cukup kuat, masih lemah untuk melawan kesan daripada kesalahan yang dibuat itu, untuk melawan emosi yang kita rasa. Kita masih marah, masih sedih dan masih kecewa. Bagaimana kita mampu untuk melangkah sekiranya kita masih belum baik sepenuhnya? Luka itu masih dalam, emosi itu masih ada. Walaupun emosi sudah kembali seperti biasa, kekuatan dalaman dan semangat diisi semula tanpa tidak. Kalau masih tidak pada tahap yang selamat, kita selalunya tidak mampu nak memberikan kemaafan itu. Kita takut perkara yang sama berulang lagi. Sebab ketiga, kenapa sukar untuk kita memberikan kemaafan? Kerana masanya belum tiba. Belum cukup masa yang sesuai. Jadi bilakah masa yang sesuai untuk kita memberikan kemaafan itu? Hanya kita yang tahu. Tetapi kalau kita masih bertanya, sudahkah kita bersedia untuk memberikan kemaafan? Maknanya masanya belum tiba. Bilakah masa yang sesuai? Masanya sesuai apabila kita sudah mendapat sesuatu yang kita inginkan daripada kemaafan yang kita berikan. Kita tidak sedar ya, apabila kita memaafkan seseorang, kita mahu sesuatu daripada mereka. Kita mahu mereka sedar kenapa kita berasa amat sakit apabila mereka melakukan kesalahan itu. Dan kita juga mahu diri kita ini dihargai, disayangi, dan sekurang-kurangnya selepas kita berikan kemaafan itu, kita mahu mereka itu mendengar ataupun kita mahu diri kita didengari. Ada yang bertanya, kenapa selepas kemaafan itu diberi, sakitnya masih terasa lagi? Ada yang menyesal kerana memberikan kemaafan itu, tetapi sakitnya tidak hilang. Sebenarnya perkara ini perkara yang biasa. Penyembuhan itu ambil masa. Kalaulah kemaafan itu boleh menyembuhkan sakit serta-merta, saya rasa ramai yang akan melakukan kesalahan dengan lebih kerap lagi, kerana mereka tahu buat salah, minta maaf, tak ada lagi sakitnya. Jadi apabila kemaafan itu diberi, sakitnya masih ada untuk kita lebih berhati-hati. Apa yang kita perlu lakukan untuk kita boleh memberikan kemaafan? Selepas kita tahu apakah punca kenapa kita tidak dapat memberikan kemaafan itu, saya ulang balik 3 itu ya. 1, kita masih tidak cukup berani, masih takut. Kedua, kita tidak cukup kuat. Yang ketiga, masanya belum tiba. Jadi, kalau kita masih belum berani, masih takut, kita kena tahu adakah kita benar-benar takut ataupun kita terlebih takut ataupun keterlaluan mempertahankan diri kita
daripada disakiti lagi. Atau sebenarnya memang wajar untuk kita terus rasa takut dan sangsi. Oleh sebab itu, kita perlu mencari bukti, perlu mendapatkan pandangan mereka yang lain sama ada takut kita itu wajar ataupun tidak. Kedua, kalau kita belum cukup kuat, perlu kita mendapat kekuatan. Sebelum itu, kita kena berehat dahulu. Jangan terlalu kopoh untuk bangun semula. Yang lebih penting, kita kena belajar daripada pengalaman yang kita lalui. Tambahkan pertahanan supaya kita lebih kental dan dapat harungi sekiranya kita berhadapan dengan masalah yang sama ataupun situasi yang sama ataupun bertemu dengan orang yang sama yang mungkin melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita rasa masanya belum tiba, percayalah pada diri kita sendiri sama ada apa yang kita harapkan dari kemaafan itu sudah dipenuhi ataupun tidak. Buat penilaian semula, buat refleksi diri. Kalau tidak pasti, kita kena dapatkan pandangan orang lain, dapat pandangan kedua, ketiga dan seterusnya. Kerana hanya kita sahaja yang mampu menentukan sama ada masanya sudah sampai ataupun tidak setelah mendapat pandangan orang lain. Tetapi yang lebih tahu adalah diri kita. Akhir kata, sempena bulan Syawal yang penuh keberkatan, di mana kita saling maaf-memaafan, ada di antara kita yang sukar untuk melakukan itu. Seperti yang saya kongsikan, itu bukanlah satu perkara yang luar biasa, sebab dia ada berlaku kepada segelintir daripada kita. Jangan bimbang, jangan risau. Kita boleh ubah dan boleh belajar bagaimana untuk memberikan kemaafan itu. Kerana kemaafan itu adalah hadiah yang terindah. Mungkin mahal, mungkin hadiah termahal yang kita berikan kepada mereka yang memohon kemaafan itu dan juga kepada diri kita. Kerana dengan memberi kemaafan itu, kita boleh melangkah terus menuju ke masa hadapan. Sempena bulan Syawal yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.